Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kafatil anbiya mursalin malaikatil muqarrabin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa insya'allahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Yang mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatankuasa Masjid Negeri, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, yang pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita bertemu pada malam ini, dan alhamdulillah dapat sama-sama kita menunaikan sembahyang fardhu maghrib secara berjamaah, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa juga yang akan kita bincangkan pada malam ini sedikit sebanyak dapat kita jadikan panduan di dalam kita melaksanakan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan agar ibadah kita yang kita laksanakan itu dapat kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti yang pada hari akhirat kelak insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah kita sama-sama akan bincangkan salah satu perkara yang penting yang mudah-mudahan tuan-tuan sedang laksanakan dan telah laksanakan dan akan laksanakan. Jadi benda yang akan kita bincangkan pada malam ini ialah salah satu daripada rukun Islam yang 5. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawma ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, atau kama qala Nabi SAW. Jadi Nabi SAW menyatakan tertegaknya Islam itu di atas 5 perkara lah. Yang pertama sekali mengucap syahadatain, 2 kalimah syahadah ni insya-Allah semua kita ni boleh mengucap belaka. Dan di dalam kita melaksanakan sembahyang, kita sentiasa memperbaharui ucapan syahadatain tersebut di dalam menyatakan keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah dan juga terhadap Nabi SAW. Dan yang keduanya iqamis salah, yakni mendirikan sembahyang. Dan mendirikan sembahyang ni juga di antara perkara-perkara yang mudah-mudahan yang hadir pada malam ini selesailah tanggungjawab untuk fardhu maghrib ni. Jadi kita menantikan pula masuknya waktu isyak yang akan sampai nanti. Wallahu alam sama ada kita dan ataupun tak. Sebab isyak ni pun walaupun masa dia tak lama dah, tetapi kita tidak pasti. Kita tak boleh yakin bahawa kita boleh sempat sembahyang isyak saat lagi. Tapi insya-Allah di dalam melaksanakan ibadah, Allah akan tanya kita nanti, ni harta-harta yang aku bagi dekat hang ni, hang duk buat apa? Hang guna untuk apa? Dan kalaulah kita guna untuk jalan-jalan ibadah, jalan-jalan kebaikan, insya-Allah selamatlah kita. Tapi kalau harta yang Allah bagi kat kita tadi ni kita gunakan untuk buat benda-benda yang selain daripada mencari keredaan Allah, dah tentulah kita akan susah di akhirat nanti.
Di dunia pun susah sebenarnya. Di dunia pun susah, apatah lagi di akhirat. Jadi masalah tu kita tak mau. Sebab apa? Sebab kita duduk di dunia ni memang tak kekal, tuan-tuan, kan? Kita pun sedia maklum. Tambahlah tuan-tuan yang hadir pada malam ini, kan? Dah tentu tahu dah kita tak akan kekal di dunia ni. Kerana apa? Kerana kita nak balik kampung di sana. Kampung kita di sana. Dan kampung asal kita di syurga. Tempat tok nenek kita, Nabi Adam AS, asal dia di situ. Dan kita nak balik kampung di sana tu, sebab kampung di sini tak kekal. Jadi oleh kerana itulah, di dalam kita melaksanakan amalan-amalan ini, biarlah kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau setengah ada orang tanya, kita ni nak bagi dekat dunia berapa persen, dekat akhirat berapa persen? Dia sebenarnya kena bagi dekat akhirat 100%. Sebab apa? Sebab kita buat apa yang di dunia ni semuanya kita nak bawa ke akhirat. Kita pergi kerja apa pun, tuan-tuan, yang halal lah. Kita pergi kerja apa pun, semuanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dikira ibadat. Apa sahaja yang kita buat, semua kita ingat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu memainkan peranan yang penting, kerana dia akan diambil kira oleh malaikat dan akan dia bawa ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Jadi tuan-tuan, saya nak masuk sikit berkaitan dengan zakat-zakat yang ada ni. Dan sebab kalau nak detail ni sebenarnya memanglah dia ambil masa yang agak lama, kan? Nak terang satu-satu berkaitan dengan zakat ni, dia memang kena ambil masa yang lama. Tetapi pada malam ni, oleh kerana kita pun dah ada dalam kepala tuan-tuan dan puan muslim-muslimat sekalian serba sedikit berkaitan dengan pelaksanaan ibadah zakat yang sedang kita laksanakan di negeri Pulau Pinang ni, dan umumnya di Malaysia lah. Umumnya di Malaysia. Yang saya nak sentuh sikit berkaitan dengan zakat pendapatan. Mungkin di kalangan kita kata, duk mengaji dulu tak pernah jumpa lah dalam kitab dia sebut zakat pendapatan ni. Mailah ni baru ada pula ke? Ni hampa baru buat kot. Dia sebenarnya, tuan-tuan, zakat pendapatan ni telah dibincangkan oleh para ulama ketika Perhimpunan Ulama Sedunia di Syria pada tahun 1952. 1952 dulu di Syria ataupun Damaskus. Ulama telah membincang berkaitan dengan zakat pendapatan ni. Ataupun kalau kita bahasa kita di sini ni, kita sebut zakat gaji lah. Gaji. Jadi ulama dah putuskan bahawa pendapatan ini adalah merupakan salah satu perkara yang perlu dizakatkan. Sebab tu kita di Pulau Pinang pula, mufti pada ketika itu, pada tahun 1989, baru jugalah 1989, mufti Syekh Muhammad bin Hashim, Syekh Muhammad bin Hashim telah pun memfatwakan bahawa pendapatan adalah wajib dizakatkan pada tahun 1989 di Pulau Pinang. Jadi sampailah sekarang ni kita ambil kira pendapatan adalah salah satu perkara yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam di Pulau Pinang untuk melaksanakannya. Dan dia adalah kaedah-kaedah pengiraan dia tu yang tertentu, yang mana bila kita sebut zakat pendapatan ini juga, kalau kita tengok yang saya sebut tadi, orang buat bendang tadi ni, dia laksanakan zakat dia ketika dia habis menuai, ataupun dia beramal dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah hak kamu pada hari kamu menuai. Pada hari kamu menuai. Jadi ulama mengkiaskan juga ayat tersebut kepada pendapatan. Maknanya orang yang buat bendang, dia tunaikan zakat tanaman dia ketika dia menuai. Bagi orang yang mendapat hasil daripada usaha-usaha mereka yang halal ini, bila mereka nak kena tunaikan zakat? Ketika dia menuai cukup bulan.
Maknanya bila masuk saja gaji tuan-tuan, kita pun pergi jumpa kawan kita, kawan depa kan, pergi dekat dinding tu, pak dia keluar kan. Bila dia keluar tu kita pun seronok sebab dia keluar. Maka ketika itulah sebenarnya kalau kita berpegang kepada ayat wa atu haqqahu yauma hasadih ni, dan tunaikanlah hak kamu pada hari kamu menuai, maknanya kita kena laksanakan zakat yang kita terima tu. Sebab tu dia ada kaedah hari ni, kita ada kaedah boleh buat melalui potongan gaji, melalui majikan-majikan yang memang boleh buat lah. Kalau majikan yang tak mau buat, tak upaya juga. Dan insya-Allah kita sedang berusaha untuk nak mewajibkan kepada, makna potongan wajib kepada kaki tangan kerajaan di negeri Pulau Pinang ni. Walaupun di Kedah dah pun laksanakan dah, di Selangor dah laksanakan dah, di Pulau Pinang ni insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan doakanlah, mudah-mudahan kita dapat laksanakan juga melalui potongan gaji ini secara wajib. Sebab apa? Sebab kalau duk tunggu, umat Islam di negeri Pulau Pinang ni, dia dalam statistik yang terkini dia ada 600,000 orang. 600,000 orang ni kalau kita tolak katalah 300,000 orang saja yang wajib membayar zakat, maknanya sebahagian saja, maknanya 300,000 orang yang membayar zakat ni, kita kira 100% lah. Kalau sekarang ni yang bayar zakat kepada pusat urus zakat baru 15% saja, baru lebih kurang 50,000 orang. Maknanya yang 250 lagi itu wallahu a'lam, duk tang mana tak tahu kan. Ya, masih okey. Dia pemarah cakap banyak sangat. Baik, masih minta maaf. Maknanya kalaulah perkara tu dapat kita laksanakan, alhamdulillah, insya-Allah. Jadi bila kita terima saja gaji tu tuan-tuan, kita terus laksanakan ibadat zakat pendapatan tu sekiranya potongan gaji tu boleh dibuat, maknanya kita dah amalkan salah satu ayat wa atu haqqahu yauma hasadih tadi. Maknanya kita dah tunaikan ketika kita menuai. Jadi oleh kerana soal memo ni dah sampai, tak apa tuan-tuan, insya-Allah kalau apa-apa yang mungkin tuan-tuan rasa ragu-ragu ataupun tak faham, tuan-tuan bolehlah kemukakan soalan, insya-Allah. Apa yang boleh saya jawab, apa yang tak boleh kita tangguh dulu, dan insya-Allah kita jawab pada waktu yang lain. Jadi saya persilakanlah kepada tuan-tuan dan perempuan, sekiranya ada soalan sila kemukakan. Falyatafaddal. Okey, kalau tak ada soalan tak apa, sikit lagi saya sambung sikit berkaitan dengan zakat pendapatan ni. Dari segi pengiraan ya tuan-tuan, tuan-tuan boleh rujuk di dalam pamphlet yang diedarkan tu. Kita tengok dekat fokus zakat pendapatan ni. Kita tengok pendapatan ni dia kira berdasarkan pendapatan setahun kita lah. Dia ambil kira setahun. Contohnya kita yang bekerja ni tak kira sebenarnya kerja apa pun, Nabi dah ajak kita bagi zakat kepada amil. Kita pergi bagi kepada amil, habis hilang pening kepala tu, tak ada apa. Cuma mungkin kita ingat ni mereka ni bawa pergi duit mana pula dah ni. Yang tu mungkin persoalan kita. Sebab itulah dalam kerangka kita nak menterjemahkan balik kepada penduduk-penduduk di Pulau Pinang ni supaya dapat maklumat-maklumat apa yang dilaksanakan oleh pusat urus zakat. Maknanya perkara-perkara yang dibuat oleh pusat urus zakat ni kita cuba untuk nak sampaikan kepada penduduk Pulau Pinang agar orang Islam di Pulau Pinang ni tahu apa benda yang telah dilaksanakan oleh pusat urus zakat. Maknanya itu di antara ketelusan yang boleh dibuat. Kerana apa? Biasanya kita ni tak kira siapa pun, bila kita bagi ni, kita harap duit yang kita bagi ataupun apa yang kita bagi tu orang akan buat sesuatu yang terbaik kan. Jadi benda mungkin kita tak nampak ataupun kita tak tahu, jadi kita duk rasa ada something tak kena dan sebagainya, kan. Tapi itu memang tak boleh lari di dalam diri umat Islam kita ni. Jadi kalau kita boleh
sampaikan maklumat tu kepada umat Islam, maknanya dah masing-masing tahu, okey, duit zakat kita ni pergi mana nampak apa benda dan sebagainya, kita pun berasa lega, kita pun berasa selesa, kita pun akan laksanakan ibadat zakat kepada amil tu. Tapi sebenarnya pelaksanaan yang telah dibuat di pusat zakat ni sebenarnya banyak dah. Setakat ni lah banyak juga dah, walaupun tak sesempurnanya kan, sebab dia masih lagi orang kata apa, parang dulu, dah tajam dulu, kemudian dia hilang, tak tahu, tak jumpa lama lah, baru jumpa balik ni. Lepas tu duk asah balik duk asah balik ni, tengah dia nak berkilat balik, tengah dia nak tajam balik seperti mana zaman Rasulullah SAW dulu. Memang dia ambil masa. Bila dia nak ambil masa ni, dia memerlukan kepada sokongan umat Islam. Kalau umat Islam pun tak sokong, nak buat macam mana ya? Jadi insya-Allah itu di antara perkaranya kan. Tapi kalau tuan-tuan nak dapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan agihan-agihan ni, tuan-tuan boleh telefon terus ke pusat zakat, ataupun tuan-tuan boleh tengok di dalam website Zakat Penang, Zakat Penang tu. Wallahu a'lam. Baik. Yang seterusnya, adakah sesuatu organisasi, contohnya kelab, yang tidak menjalankan urus niaga secara khusus, cuma kecil-kecilan perlu mengeluarkan zakat? Okey, organisasi ni atau kelab lah kan, maknanya dia tidak menjalankan urus niaga secara khusus. Dia kena tengok juga dia lebih kepada kebajikan ke, ataupun dia melaksanakan satu perniagaan. Kalau dia kelab tu, dia semata-mata untuk kebajikan. Contohnya kalau pejabat-pejabat, dia ada kelab kebajikan pejabat dia. Kalau kebajikan, dia tak dikenakan zakat. Tetapi kalau dia ada perniagaan di situ, maknanya dia ada bisnes lah, dia ambil duit macam koperasi lah kan, koperasi. Kalau dia sekadar menyimpan duit-duit ahli-ahli ni saja, tanpa dia ada bisnes dalam tu, maka dia tak dikenakan zakat. Tetapi bila dia ada bisnes, dia kenalah zakat perniagaan dia tu. Wallahu a'lam. Seterusnya kita sampai ke apa Ustaz? Sampai ke apa? Sampai habis soalan ni. InsyaAllah. Tak nampak macam sehati tu bila nak habis. Baik, yang seterusnya, yang dikira fakir dan miskin nisbah atas penduduk negeri Pulau Pinang. Okey. Yang ni pun, kalau di dalam asnaf ni dia ada 8 asnaf, di antaranya fakir miskin ni lah. Okey, fakir di negeri Pulau Pinang ni, contoh yang saya boleh cerita kepada tuan-tuan dan puan sekalian ialah, yang dikatakan fakir ni, dia nak dapatkan RM10 sehari, tetapi dia hanya dapat RM2 saja. Itu termasuk di dalam fakir lah. Dan di negeri Pulau Pinang kita ni ada tak fakir? Ada lagi tuan-tuan, ada lagi. Pasal apa? Mungkin persoalan tu timbul juga dalam diri tuan-tuan. Duit pusat urus zakat ni berlambak, pasal apa ada lagi orang miskin kan? Okey, pasal apa ada lagi orang miskin? Okey, saya nak cerita di sini. Golongan-golongan ini tuan-tuan, dia sebenarnya ini pun di antara kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata duit zakat ada, orang miskin pasal apa ada lagi? Dia kerana apa tuan-tuan? Golongan-golongan ini dia tak boleh nak keluarkan diri dia tu di dalam kelompok tu. Dan kita cuba ambil golongan ini, bawa pergi kursus, bagi motivasi dan sebagainya, bawa balik jadi macam tu juga. Kemudian kita cuba bagi pekerjaan, cuba bagi dia buat, tak boleh buat. Dan akhirnya apa yang dia nak di dalam kehidupan dia, bagilah, buat umailah. Kira duk nganga macam nak burung. Dia nganga, tak bagi riau, tak bagi riau. Kalau tuan-tuan lah ni kurang sikit lah, 2-3 tahun lepas 2-3 tahun lepas ni, yang agresif ni, yang fakir lah, golongan fakir ni lah, sehat tubuh badan ni, tanya pasal apa tak kerja. Tak apa, ni kerja susah ni, nak cari payah. Dah kita tak mau usaha,
Bangladesh, minta maaf no. Bangladesh yang mai daripada negara dia selai sepinggang, lah ni boleh jadi tokey. Kita yang duduk di tempat kita sendiri, asal lahir di negeri kita sendiri, duk miskin apa-apa kedana lagi. Pasal apa? Maknanya kita tak gunakan kelebihan anggota yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan tu untuk nak keluarkan diri daripada kelompok tu. Pi pejabat zakat ni tuan-tuan, mai hentak meja ni, bom kan, mana duit aku? Padahal tiap-tiap bulan duk masuk dah dalam akaun. Tiap-tiap bulan masuk dah. 27 hari bulan selalu masuk. 28, 29, 30, 31, 1 hari bulan, 2 hari bulan mai dah. Kadang tu 1 hari bulan mai dah pejabat, mai minta lagi. Dia kata ni duit aku mana dia? Kalau ada kaki tangan kita yang duk jawab, lah tu dah itu masuk dah dalam akaun dah semua. Mana nak cukup? Mana nak cukup? Sampai ada tuan-tuan ni ambil bantal ni, punggai cermin, pecah. Yang tu terpaksa lah kita pun ambil lah, terpaksa panggil polis ambil pula lah kan, sampai peringkat macam tu. Ada yang ni tolak habis komputer atas meja tu, bagi main duit aku mana. Sedih lah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal itu saudara kita. Itu saudara kita. Kalau tanya bab semayang ni, sorry lah kan, tak dak langsung sembahyang, dak langsung. Tapi bab nak minta ni, Allahu Akbar, nak saja kan. Jadi golongan fakir ni, kalau nak diklasifikasikan dia macam tu lah. Dia nak RM10 tapi yang dia dapat RM2 saja. Kemudian kalau golongan miskin pula, kalau dia nak RM10, dia dapat RM8 saja. Tu golongan miskin lah. Ada lagi golongan miskin pun kan, dah fakir pun ada, miskin pun ada lah. Golongan miskin ni pula, kalau di sebelah pulau ni, dia boleh kategorikan pendapatan isi rumah dia lebih kurang dalam, kalau di pulau 1,200 ke bawah kalau tak silap saya. Itu pun bergantung kepada dia punya tanggungan dia lah. Dan kalau di sebelah seberang, lebih kurang dalam RM800 ke bawah, dia kira miskin pendapatan isi rumah dia. Itu fakir dan juga miskin, wallahu a'lam. Kemudian, adakah sah zakat mereka yang membayar zakat tanpa ilmu, hanya dengan agak-agak? Soalan ni cukup cantik yang saya sebut tadi lah. Dia duk agak-agak aja kan. Maknanya dia tanya sah ke tak zakat ni. Macam Imam Al-Ghazali kata tadi kalau kita nak beramal tanpa ada ilmu, sia-sia. Jadi amal ibadat kita tu sia-sia. Kita duk rasa macam kena kot, tak kena kot, kena tak apa bayar bayar pula ikut kita. Bila bayar ikut kita ni, maknanya kemungkinan besar kita bayar tu tak cukup. Sebab biasanya bila bayar agak-agak ni tak bagi banyak lah, padahal kena banyak kan, bagi agak-agak. Maka dan salah satu perkara juga berkaitan dengan kita keluarkan zakat, dengan kita keluarkan sendiri ni, ada fatwa di peringkat kebangsaan yang dikeluarkan kalau tak silap saya tahun 2007, yang menyatakan orang yang membayar zakat secara sendiri, maknanya kita pergi cari asnaf lah, bayar zakat sendiri ni, perbuatan tu, membayar zakat tu dari segi syarak hukumnya sah sekiranya kita bagi tu memang dia termasuk dalam kategori asnaf, sah. Tetapi perbuatan dia membelakangkan amil itu berdosa. Itu fatwa kebangsaan ada. Mungkin kita ni pasal dulu tak ada pusat-pusat zakat ni kan, pusat zakat kan, lembaga zakat semua tak ada. Jadi amalan tu kita memang kita buat sendiri dulu. Tapi oleh kerana sekarang ni kita dah ada amil-amil ni tuan-tuan, kita cuba laksanakan seperti mana sunnah Nabi SAW. Kemudian yang seterusnya, adakah pihak PUZ membantu apa dia ni? Adakah pihak PUZ membantu
Maknanya melalui media seperti TV, surat khabar dan lain-lain lah. Dia lagi satu yang ni pun, kalau tuan-tuan bisa tengok apa dalam TV3 kan, Bersamamu tu, ada juga dalam setahun dua lepas kot, yang berlaku di Pulau Pinang. Ada makcik tu yang dia kata tak dapat bantuan apa-apa pun kan, hidup dia susah. Kalau kita tengok tu memang sedih lah. Padahal dapat dah tuan-tuan. Tapi bila TV main ni, al-maklum lah, bila TV masuk ni, tak ceritalah benda hak dapat tu. Sekali kalau cerita tak dapat, orang tak bagi dah kat dia kan. Sedangkan memang dia dapat dah, tapi bila dah masuk TV ni, abang kata tak dapat. Allahu Akbar. Itulah perangai-perangai yang ada umat Islam yang hari ni. Sebab kalau dia kata dapat, saat lagi orang yang nak bagi tu dia dah dapat dah kan, takkan nak minta lagi. Dan ada yang terkini juga, ada yang naik apa nama kok tu, naik kursi roda tu, dia kata tak dapat apa, yang tu lagi sakan tiap-tiap bulan dapat. Tiap-tiap bulan dapat. Tapi tuan-tuan dan puan muslim sekalian, maknanya kalau tengok benda-benda tu, selidiklah dulu, jangan terima terus. Begitu juga kalau kita tengok di negeri-negeri lain, mana kalau masalah tu berlaku di negeri-negeri tertentu, maknanya dia berdasarkan pusat-pusat zakat di negeri-negeri tersebutlah. Dia bukan di Pulau Pinang. Kecuali kalau benda tu ada di Pulau Pinang, itu saja yang maknanya itu yang berlaku di Pulau Pinang lah. Dan saya tak nafikan ada juga di kalangan hamba-hamba Allah yang dia ada di Pulau Pinang ni, yang mungkin dia sepatutnya terima zakat, dapat zakat, tapi dia tak mohon zakat, maka tak dapatlah. Memang tak dapatlah. Sebab apa? Sebab kalau kita di pusat urus zakat ni, kita bergantung kepada maklumat yang diberikan oleh pihak pengurusi masjid masing-masing. Maknanya pengurusi itu bertanggungjawab melihat anak-anak qaryah dia yang mana layak untuk terima dan sebagainya. Dia sepatutnya kena bagi nama kepada pusat urus zakat lah. Tapi kalau pengurusi tak mainkan peranan tu, itu masalah. Masalah lah. Ataupun pengurusi dia cari kroni dia saja kan? Semua adik-beradik dia pun nama kan? Adik-beradik aku pun semua pun nama. Hak yang sepatutnya dapat tak ada nama. Itu mungkin kalau ada berlaku macam tu ada masalah tu lah. Masalah birokrasi ni kan, birokrasi di kalangan pengurusi dan anak qaryah dia. Ataupun saya tak nafikan juga, ada setengahnya dia berdasarkan warna. Warna biru, warna hijau, warna biji kemia, warna merah. Hak berdasarkan warna-warna tu pun, itu pun masalah juga. Sebab zakat dia tak kira lah warna apa pun. Kalau dah layak terima zakat ni, terimalah, carry on lah, no? Baik, satu lagi soalan, mungkin yang tak akhir kot ni, no? Adakah wang pampasan seperti wang pampasan kemalangan termasuk dalam zakat pendapatan? Baik, soalan ni. Baik, wallahualam. Pampasan ni, ya, dia dikira wang pendapatan kita. Pendapatan. Dalam kitab Fiqhuz Zakah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, dia menyebut istilah pendapatan ni sebenarnya dia panggil mal mustafad. Mal mustafad ataupun harta yang memberi faedah kepada kita. Maknanya hasil-hasil apa pun tuan-tuan yang kita dapat ni, yang memberi faedah kepada kita, kita kena keluarkan zakat. Maknanya kita pegang saja duit tu ataupun harta tu, kita boleh belanja menggunakan harta tu, kita kena keluarkan zakat. Maknanya kalau kita kena pam, accident, dapat duit insurans 100,000 tu kena keluarkan zakat. Sekiranya kita dah terima, tak terima lagi janganlah. Bila kita terima, bayarlah jumlah yang sepatutnya tu yang kita terima. Begitu juga dengan KWSP. KWSP pun pendapatan juga, mal mustafad juga. Kerana apa? Dia dikira tolakan, kerana kita tak pegang lagi duit tu. Oleh kerana kita dah sampai umur pencen 50, dah boleh buat keluar. Bila kita buat keluar saja, jumlah yang kita keluarkan itu yang kita kena keluarkan zakat. Wallahu alam.
Itu yang dapat saya jawab pada malam ini berkaitan dengan soalan-soalan ini. Kalau ada soalan-soalan yang lain, insya-Allah kita akan bersama lagi pada 17 ni, hari Khamis malam Jumaat ni, insya-Allah. Hari Khamis malam Jumaat ni kan, 17 ni pula, insya-Allah. Kalau diizinkan Allah lah, kalau umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi dan kita cuba lagi bincang berkaitan dengan permasalahan zakat yang mungkin ada di dalam persoalan-persoalan dalam diri tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, untuk kita bincangkan lagi. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan sedikit perbincangan kita ni akan memberi manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan amal-amal yang kita buat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك أبدا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد نبيا ورسولا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon ampun dan maaf seandainya apa yang saya sebut ada tersalah dan terkasar. Yang baik daripada Allah, yang silap adalah kesilapan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.